Yang pertamanya, Bersatu sekarang kata ini ada kelemahan dalam Akta Anti-Lompat Parti. Seperti pandangan-pandangan yang telah dilontarkan oleh beberapa tokoh, saya juga bersetuju dengan pandangan mereka bahawa sebenarnya yang Tan Sri Muhyiddin perlu blame himself, persalahkan diri beliau. Sebab pada ketika itu, saya masih ingat dalam rundingan kita yang diwakili oleh Datuk Seri Hamzah, Datuk Seri Hamzah membawa mesej bahawa Tan Sri Muhyiddin tak bersetuju dengan peruntukan membawa kata kalau seseorang ahli parlimen itu dipecat daripada partinya, dianggap sebagai melompat parti ataupun perlu mengosongkan kerusinya. Pada ketika itu, saya masih ingat hujah yang dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin. Beliau mengatakan bahawa dia ambil contoh dia sendiri. Dia dipecat daripada UMNO kerana dia kata dia lawan 1MDB. Dalam kes dia kata kalau dia dipecat daripada parti dan perlu pengosongkan kerusi, tak adil bagi dirinya. Jadi beliau menggunakan hujah itu untuk tidak bersetuju dengan satu peruntukan, iaitu kalau seseorang ahli itu melanggar keputusan partinya dan dipecat daripada partinya, tidak perlu mengosongkan kerusi. Itu pandangan beliau. Itu sebabnya peruntukan itu tak masuk dalam pindaan perlembagaan. Jadi pada ketika itu, kita dalam DAP sudah melihat ada kelemahan. Tapi kita pada ketika itu tidak menolak pindaan tersebut. Kerana kita tahu, kalau kita menolak pindaan tersebut, maka kita tak ada satu akta anti-lompat parti. Namun begitu, kelemahan itu kita mengambil langkah dalaman untuk memastikan bahawa untuk DAP, kita boleh mengelakkan keadaan seperti itu. Iaitu kita mengatakan bahawa dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan, sekiranya seseorang itu tidak lagi menjadi ahli parti, dalam keadaan apa dia tidak menjadi ahli, maka dia perlukan kosongkan kerusi. Jadi dalam perlembagaan parti, kita masukkan satu peruntukan. Kalau seseorang ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, dia dalam keadaan-keadaan tertentu, umpamanya perkara-perkara dasar, menyokong Perdana Menteri, pihak lawan, menyokong bajet dan sebagainya, tanpa arahan daripada parti ataupun melanggari arahan parti, maka dia boleh dipecat daripada parti ataupun dilucutkan keahlian, dilucutkan keanggotaan. Tapi kita ada prosesnya. Kita akan bagi notis dan sebagainya dan memberikan notis kepada speaker. Jadi dalam keadaan itu, maka dia dianggap sebagai dilucutkan keanggotaannya. Maka dia perlu kosongkan kerusi. Jadi dalam DAP adalah parti politik pertama yang mengubah ataupun meminda perlembagaan parti kita untuk memasukkan peruntukan itu dan mengelakkan keadaan-keadaan seperti itu. Jadi sekiranya 4 orang itu daripada parti DAP, dia hilang kerusi. Pindaan ini dibuat pada September tahun 2022. Sejurus selepas pindaan Perlembagaan Persekutuan dah diluluskan di Parlimen, kita bawa Kongres Khas kalau masih ingat. Bulan September 2022. Kita dah lihat dah. Kita dah tahu dah ada loopholes ini. Jadi ketika itu loopholes itu sebab tidak dipersetujui oleh Muhyiddin. Jadi hari ini apa yang mereka pantai itu memakan diri mereka. Kalau 4 orang ini daripada DAP, dia akan hilang kerusi dia. Dia perlu buat by election. Jadi simple as that. Jadi saya bagi saya, cadangan kepada saya, Bersatu boleh buat pindaan perlembagaan. Kalau dia nak elakkan ahli parlimen dia daripada bertindak membelakangkan parti, dia boleh buat satu peruntukan dalam perlembagaan partinya. Okey. Dia boleh lihat perlembagaan parti DAP. Dia lihat peruntukan dalam perlembagaan parti DAP.